Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan sambung lagi tentang pembelajaran bab 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. Dan hari ini kita akan lihat kepada subtopik 2.2 yaitu pemfaktoran. Minggu lepas kita dah lihat tentang kembangan. Kembangan ni melibatkan operasi darab yang melibatkan tanda kurungan. Jadi untuk 2.2 ni ada beberapa bahagian lain lagi. Yang pertama, konsep faktor dan pemfaktoran. Apa itu faktor? Apa itu pemfaktoran? Faktor ni awak telah belajar ini semasa di tingkatan 1. Faktor ni ialah apa nombor yang didarab untuk menghasilkan suatu nombor lain. Contohlah, kalau nombor 6. Apa dua nombor yang kita darab untuk menghasilkan nombor 6? Jadi ada beberapa jawapan kan, iaitu 1 darab 6 ataupun 6 darab 1, itu samalah. Dan satu lagi ialah 2 darab 3 ataupun 3 darab 2, samalah. Jadi maksudnya di sini untuk nombor 6, nombor 6 tu mempunyai 4 faktor, iaitu 1, 2, 3 dan 6. 1 darab 6, kemudian 2 darab 3. Kita akan dapat nombor 6. Jadi apa pemfaktoran ni? Pemfaktoran ialah proses mengenal pasti faktor bagi sebutan dan ungkapan algebra. Dan apabila didarab akan menghasilkan ungkapan yang asal. Pemfaktoran sebenarnya ialah proses songsangan kepada kembangan. Kita lihat satu contoh. Apa faktor bagi sebutan 2pi? 2pi. Dia ada beberapa jawapan, iaitu 1 darab 2pi, kita akan menghasilkan semula 2pi. Ini yang dimaksudkan dengan yang ni, apabila didarab akan menghasilkan ungkapan asal. 2pi ni ungkapan asal. Apabila ada dua faktor yang didarab, dia menghasilkan ungkapan yang asal, iaitu 2pi. 1 darab 2pi ialah 2pi. Kemudian 2 darab pi juga akan mendapat 2pi. Jadi faktor bagi 2pi ialah nombor 1, nombor 2, 1, 2, pi dan juga 2pi. Jadi kalau soalan minta kita senaraikan faktor bagi 2pi, kita tulislah 1, 2, pi dan 2pi. Inilah hubungan di antara kembangan dan faktoran, pemfaktoran. Ini yang kita buat pada minggu lepas, kembangan. A darab A akan jadi A kuasa 2. A darab B akan jadi AB. Jadi apabila dikembangkan, dia menjadi A kuasa 2 tambah AB. Itu kembangan. Yang kita nak belajar sekarang, macam mana kita nak daripada yang sudah didarab, A kuasa 2 tambah AB ni, nak kembali kepada bentuk yang mempunyai tanda kurungan. Ini mempunyai tanda kurungan. Jadi faktor sepunya, kita kena cari faktor sepunya dulu. Faktor sepunya ialah faktor yang membahagi dengan tepat 2 atau lebih sebutan algebra lain. Sekarang ni kita belajar tentang ungkapan algebra. Dalam satu ungkapan, dia mempunyai beberapa sebutan algebra. Dan faktor sepunya terbesar ialah faktor yang terbesar antara semua faktor sepunya. Ringkasannya ialah FSTB. Contohnya ini. Soalannya 4x tambah 2. Kalau kita buat pemfaktoran, iaitu kita tukarkan dalam bentuk
yang mempunyai tanda kurungan. Okey, jawapannya ialah 2 dalam kurungan 2x tambah 1. Okey, apabila kita darab semula 2 darab 2x, kita akan dapat 4x. 2 darab 1, kita akan dapat 2. Itu maksudnya. Selepas kita faktorkan, kita buat semula kembangan nak memastikan bahawa kita dapat semula jawapan yang asal. Okey. Jadi di sini 2 ialah faktor sepunya bagi 4x dan juga 2. 4x faktornya 2. 2 juga faktornya ialah 2. Okey, sekarang kita nak imbas sikit tentang macam mana nak cari faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar, FSTB. Mesti ramai yang dah lupa. Okey. Katakan kita ada dua sebutan, iaitu 4x dan 2. Okey. Faktor sepunya ni maksudnya sebutan kita ni 4x dengan 2 ni dia mesti boleh dibahagi dengan satu nombor yang sama. Satu faktor yang sama, yang sepunya. Okey. Jadi 4 dengan 2 dia boleh dibahagi dengan nombor 2. Okey, sebab 4 bahagi 2 kita akan dapat 2. 4x bahagi 2, 2x. 2 bahagi 2 akan dapat 1. Okey. Kedua-dua sebutan 4x dan 2 dibahagi serentak dengan 2. Hasilnya ialah 2x dan 1. Okey. Jadi maksudnya sini faktor sepunya ialah 2. Ini contoh. Yang ini ialah ungkapan sebab 4x tambah 2. Dia dah mempunyai 2 sebutan dalam satu ungkapan. Ini dipanggil ungkapan. Okay, sama jugalah walaupun ada simbol tambah, kita pejam mata sekejap tentang simbol ini. 4x bahagi 2 dapat 2x, sama macam soalan di atas, contoh di atas. 2 bahagi 2 dapat 1. Okey, dan simbol tambah ni kita kekalkanlah. Sebab faktor kita ni dia bernilai positif. Positif dengan positif akan dapat positif. Jadi ini kita akan tulis semula sebagai faktornya tadi ialah nombor 2. 2 ni faktornya. Okey. Kurungan 2x tambah 1 ni ialah hasil. Hasil selepas dibahagi dengan nombor 2. Okey. Saya harap penerangan ini jelas. Okey, ini contoh lain lah. Faktorkan ungkapan berikut 4x kuasa 2 tambah 6. Okey, mula-mula kita lihat nombor, iaitu nombor 4 dan nombor 6. Apa satu nombor yang boleh membahagi 4 dan 6? Sebenarnya ialah nombor 2. Jadi 4 bahagi 2 kita akan dapat 2. Okay. 6 bahagi 2 akan dapat 3. Pemboleh ubahnya kita kekalkanlah. X kuasa 2 dan X. 2X kuasa 2 tambah 3X. Okay, kemudian, jadi 2 dengan 3 ni boleh tak lagi dibahagi dengan satu nombor? Jawapannya tidak boleh. Tetapi kita lihat pula pemboleh ubahnya, iaitu X. X ini kuasa 2. 3X ni mempunyai X juga. Okay. Kuasa 2 ni maksudnya X darab X darab X. Okay, kuasa 2 X kuasa 2 dan X. Okay, jadi sebab pemboleh ubahnya sama jenis, jadi kita juga boleh jadikan X sebagai faktornya. Boleh dibahagi dengan X. Jadi X kuasa 2 bahagi X akan menjadi 2X.
X bahagi X akan jadi 1 lah. 1, 3 darab 1 ialah 3. 2 darab X menjadi 2X. Jadi, yang faktor ni tadi, 2 dengan X ini, okay, kita darab supaya dia menjadi faktor sepunya terbesar, FSTB. Jadi, FSTB-nya ialah 2X. Dan kita tulis semula sebagai 2X. Ini kurungan ni ialah hasil bahagi kita tadi. 2X tambah 3. Okey, ini tadilah sama juga cara ini menggunakan FSTB. 6 dengan 4 kita bahagi dengan 2, jadi 3H dan 2GH. Kemudian kita tengok ada satu pembeli ubah yang serupa, iaitu H. H dengan H kita boleh bahagi dengan H. Apabila H bahagi H, tak ada lagi lah. Macam 2 bahagi 2 jadi 1. H bahagi H pun akan jadi 1. Jadi 3 darab 1 ialah 3 lah. 2G, H dah jadi 1. 2G darab 1 ialah 2G. FSTB-nya ialah 2H. 2 darab H. Okay. Sama juga contoh yang seterusnya. 9, 3, 6. Semua boleh dibahagi dengan 3. Dia jadi 3. Ini 1 lah. 1 dia tak perlu ditunjukkan. 2. 6 bagi 3, 2. Tengok lagi, ada apa tak? Tengok pemboleh ubahnya. Ada yang sama ataupun tidak? D. Semua sebutan mempunyai D. Jadi kita bahagi dengan D. Jadi 3C kuasa 2 bahagi D. 3C kuasa 2. D ni dah tak ada. D kuasa 2 akan jadi D. D ni akan tinggal 1. FSTB-nya ialah 3D. Ini macam tadilah. Macam contoh yang saya tunjukkan tadi. 3 dengan 15 bahagi 3. 3 bahagi 3 akan dapat 1. 1 tak perlu ditulis. 15 bahagi 3 dapat 5. Jadi FSTB-nya ialah 3. Maka faktorkan. Jadi kita kena tulis dalam bentuk tanda kurungan. 3 kurungan X tambah 5. Contoh B. 7M tambah 21M kuasa 2. 7 dengan 21. Ini kita boleh bahagi dengan sifar 7. 7 bagi 7, 1. 21 bagi 7, 3. Jadi 7M akan jadi M, 1M. 21 bagi 7 akan jadi 3M kuasa 2. Kemudian pemboleh ubahnya sama juga. Ada M dengan M, tapi M ni ada kuasa 2. M bahagi M akan jadi 1. M kuasa 2 bahagi M akan tinggal M. FSTB-nya 7M, maka dalam bentuk faktor 7M kurungan 1 tambah 3. Yang kedua, tadi menggunakan FSTB. Sekarang menggunakan beza di antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Ini contohlah. Kalau kita ada satu ungkapan di mana X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okay. Ini kaedah ini hanya digunakan jika melibatkan operasi tolak. Iaitu ada beza lah. Okay. Yang ini. Simbol tolak. Kemudian kedua-dua sebutan adalah kuasa 2 sempurna. Dia ditulis dalam bentuk kuasa 2. Okey. Okey, kalau mematuhi kedua-dua syarat ini, maka kita akan tulis dia sebagai dua kurungan X tambah Y, X tolak Y. Pemboleh ubahnya sama, X dengan Y, cuma satu adalah operasi tambah, satu lagi operasi tolak. Dan jangan letak kuasa lah. Sebab bila kita darab balik, X darab X akan menjadi X kuasa 2. X darab Y akan jadi negatif
XY. Y darab X akan jadi XY juga. Y darab Y akan jadi Y kuasa 2. Jadi, yang ini akan jadi tolak. Ini tambah. Yang ini akan dihapuskan lah. Negatif XY tambah XY. Dia akan jadi kosong. Maka akan tinggal X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okey. Ini yang kuasa 2 sempurna yang awak perlu ingat. Sekurang-kurangnya. Kena ingat ini. 1 kuasa 2 ialah 1. 2 kuasa 2 ialah 4. 3 kuasa 2 ialah 9. Kalau awak dapat dalam ungkapan itu nombor 9. X tolak 9 contohnya. 9 ni awak tulis dia sebagai kuasa 2 sempurna. X 3 kuasa 2. Kita tengok contoh. Ini. B kuasa 2 tolak 1. Kita tengok ni jadual kuasa 2 sempurna ni. Jadi 1 juga ialah kuasa 2 sempurna. Kita tulis dia sebagai 1 kuasa 2. Bila dia mematuhi ada simbol tolak. Kemudian kedua-dua sebutan ialah kuasa 2 sempurna. Kita tulis B tambah 1 kurungan B tolak 1. Okey, contoh B. 9M kuasa 2 tolak 10. Okey. Kita tengok dia ada nombor 9. Okey, nombor 9. 9 ni ialah 3 kuasa 2. Jadi 9 itu ditulis sebagai 3 kuasa 2 M. M pun ada kuasa 2. 3 kuasa 2, M kuasa 2. Dia ditulis dalam bentuk kurungan 3M kurungan kuasa 2. 3 kuasa 2, M kuasa 2. 100. 100 ni ialah 10 kuasa 2. Jadi mematuhi simbol tolak sebutan kuasa 2. 3M tambah 10, 3M tolak 10. Dan contoh seterusnya. 3Y kuasa 2 tolak 147. Bila kita tengok dalam jadual ni, tak ada. 3 tak ada dalam ni. Tetapi 147 ni, dia boleh dibahagi dengan 3. Iaitu 147 bagi 3 ialah 49. Jadi di sini kita faktorkan 3 dengan 147 ni dengan nombor 3. FSTB bahagi 3 dan 147 ialah 3. Jadi kurungan 3, Y kuasa 2 tolak 49. Y dah kuasa 2 sempurna. 49 ni kita tengok ada tak? Ada. 7 kuasa 2. Jadi dia ditulis sebagai 49 tadi ditulis sebagai 7 kuasa 2. Kedua-dua sebutan ada kuasa 2. Ada simbol tolak. 3 kurungan Y tambah 7 kurungan Y tolak 7. Dan seterusnya lah. 5 dengan 80. 5 dengan 80. FSTB-nya ialah 5. 80 bagi 5, 16. Okay, 16. Dia ialah kuasa 2 sempurna. Tulis dia sebagai 4 kuasa 2. 5 kurungan K kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Ada kuasa 2. Ada simbol tolak. Dia jadi K tambah 4. K tolak 4. Okay, saya harap jelas penerangan ini. Dan ini ialah latihan yang awak boleh cuba. Bukan boleh cuba, kena buat sampai berjaya. Kalau tak berjaya, tanya kawan. Kalau kawan masih tak berjaya, tanya cikgu lah. Dan pastikan awak hantar sebab saya rekod setiap latihan yang awak hantar. Sebagai bukti, awak ada mengikuti kelas. Bukan sahaja hadir Google Meet, tetapi juga awak ada buat latihan yang telah saya sediakan. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.